saya pula ada satu soalan bila kita bercerita tentang perkara ini kepada Datuk. Dulu kalau saya sendiri secara peribadi, saya lihat Datuk kita nampak agak rapat dengan beberapa kumpulan, dengan beberapa golongan, even non-Muslim dekat Malaysia ini nampak sangat bagus, ada hubungan yang bagus dengan mereka. Tetapi seketika selepas daripada itu kita nampak macam Datuk ada sedikit gap bersama dengan mereka. Macam Datuk dah tak sama macam dulu di dalam perhubungan dengan mereka dan sebagainya. Boleh why that happen? Why so and happen like that? Ada satu tempoh ialah tempoh di mana kita melalui satu pengalaman. Saya sebut. Dalam pengalaman tu kita berjumpa, berdialog, menerangkan Islam. Dan apabila sampai satu peringkat kita rasa mungkin mereka teman yang baik. Kemudian kita melalui satu pengalaman yang berbeza. Ia tidak seperti yang mereka beritahu kepada kita. Ceritanya tidak sama. Apabila keadaan itu berubah ataupun peluang itu, mereka mempunyai peluang yang berbeza. Kemudian kita sebagai manusia, bukan kita kata kita salah pada yang lepas, dalam arti kata yang lepas itu betul kerana asas perhubungan itu ialah perdamaian. Yang saya sebut tadi, asasnya perdamaian. Dan apabila perdamaian itu telah kita lakukan, barulah bila zahir permusuhan, baru kita mengambil pendirian kita. Bahawasanya, anda tidak memilih seperti mana yang saya pilih. Saya memilih bersangka baik dengan anda. Saya berpilih untuk rapat dengan anda. Saya memilih untuk memberi peluang kepada anda. Tapi anda bila berada di atas, anda sentiasa memusuhi semua yang orang Islamnya. Anda tak suka dengan pendakwah Islam. Perkataan Islam anda marah. Hari-hari anda keluarkan isu-isu tentang orang Islam. Anda tak boleh stop. Saya berjumpa dengan pribadi mengatakan, berhenti daripada keluarkan isu-isu ni. Ini negara orang Islam kan sensitif. Tidak ada mereka yang mampu berhenti. Tidak ada mampu berhenti. Tambah pula mereka ada orang yang bersekongkol dengan mereka. Orang yang bersekongkol mereka, malangnya mereka di kalangan orang Islam. Dan artinya, maka saya terpaksa mengambil pendirian yang lebih jelas dalam hal ini. Kita bagi laluan. So kita rehat sebentar, memberi laluan kepada kereta api, insya-Allah. Dan kita sambung balik Datuk, insya-Allah. Sebab itu kadang-kadang orang ni, saya nak mengelakkan hal itu. Kerana kita bersahabat untuk itu. Tadi Quran bagi tahu kita kan. Kita tak boleh bila kita duduk sama mereka, inna ma'akum, kami bersama kamu. Innama nahnu mustazi'un. Kami main-main dia dengan orang Islam. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kalau buat begitu, Allah akan mempersendakan kita dan biarkan kita di dalam kemelampauan kita. Itu berlaku. Sebab itu bila Nabi juga buat perjanjian dengan Quraisy. Perjanjian yang begitu baik. Bahkan sahabat lihat macam berat sebelah perjanjian itu. Sehingga Sayyidina Umar bantah. Tapi Nabi kekal dengan pendirian. Tapi apabila Quraisy memungkirinya, Nabi melancarkan peperangan. Nabi tawan kota Mekah. Karena itu asas. Dan kita, macam saya sebut, kita hidup. Bagaimana dengan pihak yang kadang-kadang bila berlaku situasi begitu, mereka masih lagi mengatakan, oh tak, kepada golongan ini kita kena dakwah, kita kan rahmatan lil alamin dan sebagainya. Apa, kita jadi letih dengan dia bukan rahmatan lil alamin, dia jadi rahmatan lil kafirin sebenarnya. Apa? Islam maksudnya, rahmat Islam, kita selalu sebut, rahmat Islam itu untuk semua. Orang kafir dapat rahmat juga, tapi orang Islam juga dapat rahmat. Malangnya, kalau kena kepada yang bukan Islam, yang kata macam-macam dari Islam, bahasa rahmat itu keluar. Tapi kalau kena pendakwah Islam tersilap dalam satu perkataan, mereka keluar all out yang dengan perkataan ini tidak ada hikmah, mesti tak boleh dalam negara kita, kena keluar daripada negara kita ini. Tengok cara mereka melayan antara Muslim dan non-Muslim. Padahal mereka Muslim. Sedangkan ini saudara kita. Kita mungkin kritik pendekatan salah, tapi kita harap dia betulkan pada masa depan. Boleh, tapi mereka tak. Tapi kalau bukan Islam, yang kata Islam, kita kena faham, dia ada keadaan dia. Dia sahabat baik saya kenal dia. Oh, saya lalui pengalaman itu. Jika anda masih mendengar ketika saya dengan seorang tokoh politik yang begitu panas seketika, dan ada tokoh yang yang panas seketika dan lenyap seketika. Dan bukan, saya tidak bermula dengan permusuhan. Mereka semua sahabat yang saya kenal mereka.
Cuma saya nak mengingatkan. Tadi saya sebut tentang kita kena hati-hati dalam hal ni. Dalam sejarah Islam, jatuhnya empayar orang Islam bukan bermula dengan serangan musuh saja, tapi bermula dengan pengkhianatan orang Islam sendiri. Ada orang Islam yang lemah, yang rasuah, kita tentang dia. Salah guna kuasa, tentang. Sikap yang tak adil, kan? Ini sama juga ni, apa menteri 3 hari, rakyat banyak hari ni. Kita kritik dia. Apa punya ni doktor-doktor double standard lah. double standard. Kita kritik dah, kita tak puas hati. Saya sebut dalam Twitter saya, kan? Pada awal lagi. Ini semua. Tetapi dia berbeza dengan anda mengkritik untuk membaiki, dengan anda nak menjatuhkan dan nak memberi tempat itu pada orang lain. Yang mana tidak mesra dengan agama anda. Dalam sejarah kerajaan Abbasiyah, sebuah empayar yang besar dalam sejarah ni, dia tumbang disebabkan pengkhianatan satu individu, itu nama dia Ibnul Alqami. Ibnul Alqami adalah seorang menteri yang dilantik oleh Al-Mu'tasim Billah. Al-Mu'tasim Billah ni bukan Al-Mu'tasim yang awal. Mu'tasim ni ada 2 dalam kerajaan Abbasiyah. Yang awal tu zaman Imam Ahmad tu lain. Masa tu dia ada kesalahan dia dengan cara berurusan dengan Imam Ahmad. Tapi kerajaan stabil. Empire Islam kuat. Yang tu Abu Ishaq Al-Mu'tasim 227 meninggal dia. Yang ni Mu'tasim yang last. Yang nama dia Abdul Majid Al-Mu'tasim Billah. Yang ni meninggal pada tahun 656 Hijrah. Dia ni telah lantik satu orang Syiah menjadi menteri pertahanan dia, Ibnul Alqami. Terkenal. Ibnu Katsir sebut sejarah dia, ramai sebut. Tabari sendiri pun menyebut sejarah dia. Dia lantik orang ni, Ibnu Alqami ni. Bila dia lantik, Ibnu Alqami ni, dia Syiah, dia ada anti kepada orang Sunnah ni sebab dia pernah ada ketegangan Syiah dengan Sunnah sebelum tu. Jadi Ibnu Alqami berfikir macam mana nak jatuhkan. Dia berpakat dengan Tatar, Mongol. Dia yang membuat laluan supaya Tatar boleh masuk ke Baghdad. Dia menteri pertahanan tu. Tu lantik menteri pertahanan. Menteri pertahanan, apa dia buat bila jadi menteri pertahanan? Sebab tu jaga-jaga nak bagi jawatan menteri pertahanan ni pada siapa? Kerana sejarah Baghdad ni apabila diberi pada Syiah, menteri pertahanan ini dia lemahkan pasukan tentera. Supaya tentera jadi tak kuat. Dan dia kurangkan gaji mereka, dia kurangkan jumlah mereka. Akhirnya Tatar boleh masuk dengan surat yang tulis oleh Ibnu Alqami kepada Tatar, Mongol, masuk ke Baghdad. Bila masuk ke Baghdad, orang tentera tak boleh lawan, dah lemah. Dia dah lemahkan tentera, dia jadi menteri. Kemudian dalam tempoh itu, Ibnu Alqami bagi tahu kepada khalifah bahawasanya untuk demi kemaslahatan orang Islam, kita kena berdamai dengan Tatar. Jadi Ibnu Alqami bawa khalifah semua dan juga menteri dan ulama dan hakim, para qadhi, para hakim, orang besar negara untuk pergi berjumpa dengan Holako Khan Tatar. Tatar bunuh semua kecuali hanyalah khalifah dan beberapa orang lain dibiarkan. Tak lama kemudian atas dasar nasihat Ibnu Alqami, khalifah juga dibunuh oleh Tatar. Ibnu Alqami harap dengan dia menjadi Ibnu Katsir guna perkataan kasya lebih kurang mungkin maksud pecacai lah, khadam lah. Dengan dia jadi khadam, dia mendapat tempat. Dia dulu menteri, dia juga tak dapat apa tempat dengan Tatar, jadi hina. Sehingga dia akhirnya miskin, pergi cari makan. Orang Islam pun tolak dah. Ini kita realiti. Kita tengok orang yang bersekongkol dengan musuh ni, bila dia mai ke masyarakat Islam pun benci. Betul. Mungkin masa dia duduk dengan jawatan dia cakap, tapi bila dia pergi balik ke masjid ke apa, orang Islam kata apa kau ni? Kau membenci saudara Islam kau sendiri. Dan mereka ni tenggelam dalam hal ini. Kita tak bermusuhi dengan orang bukan Islam. Kita tak bermusuh dengan mereka. Kita bercakap, awak bersekongkol dengan mereka yang begitu musuh. Kita ada ramai kawan-kawan bukan Islam di Malaysia ni. Mereka memberi pandangan yang berbeza. Mereka kata tak patut mereka ni anti hal-hal yang seperti ini. Hidup kita damai je. Boleh je nak Muslim jadi menteri, jadi apa, okey. Tapi bukan awak jadi menteri, awak nak target. Hari-hari fikiran awak apa isu Islam awak nak bakar.
Oh, nampak masjid banyak. Oh, banyak masalah. Nampak pendakwah banyak. Oh, jadi masalah. Oh, nampak orang mengajar. Oh, jadi masalah. Semua ni telah jadi masalah. Macam mana nak buang pendakwah ni Oh, daripada nampak sini? ada pengajian agama. Oh, jadi masalah. Come on lah. Yang ini pula, tolong cari dalil. Sokong. Ya. Ini satu. So maknanya sejarah ini bukanlah sejarah yang baru. Sejarah ini adalah sejarah yang berulang. Sejarah yang berulang. Dalam Tapi dunia mereka Islam. ini akan jadikan, oh kalau awak tak sokong itu, artinya awak sokong geng-geng rasuah lah. Kita tak sokong geng rasuah. Ahli politik adalah mereka yang tak benar cakap mereka. Kita kenal ahli politik yang dulu cakap tentang nak lawan rasuah, dan tak mau bersama dengan sesiapa yang bersama dengan geng-geng yang dianggap telah terlibat dengan rasuah. Tapi akhirnya orang politik yang sama, kerana nak dapat jawatan tertentu, mereka menjanjikan kepada geng yang ada kes di mahkamah tu untuk satu pelepasan jika dia mendapat tempat. Saya terkejut bila saya jumpa sebahagian mereka kata, kalau kita hukum mereka ni pun, apa faedah yang kita dapat? Apa faedah yang kita dapat? Kerana mereka masuk dalam, apa faedah yang kita dapat? Lebih baik kita berbincang dengan mereka pulangkan sebahagian daripada apa yang mereka dapat, negara dapat untung balik, kemudian mereka jangan terlibat dengan politik. Cuba tengok akal mereka. Dahulu kalau macam tu senang orang rompak 100,000, kita kata kalau kita penjara apa nak dapat? Awak mari 50,000, awak jangan rompak dah lain kali. Dan bila ditanya mereka kata ini perjuangan prinsip. Prinsip apa? Kemudian mereka kata, oh ini kita semua orang politik ni parti mana pun sama lah. Awak tak, ini daripada dulu saya tidak pernah meletakkan kepercayaan sepenuhnya pada mana-mana parti. Sama ada. Walaupun mungkin kita menyokong beberapa perkara, bukan kita menyokong keseluruhan. Kita bersedia mengkritik mereka. Tapi kita orang politik berbolak-balik mereka. Kan? The ground of religion is principle. And the ground of politics is compromise. Kan? Itu kita tahu. Berbolak-balik. Tapi kita kadang-kadang kalau kita mengkritik, dia kata kalau awak kritik ni, awak sokong ni. Tidak semesti. Saya kritik awak bukan kerana politik pun, tapi kerana pendirian Islam kita sebagai orang Muslim. Kita boleh mempunyai sejuta kawanan Muslim pun. Bahkan dalam Islam boleh kahwin pun dengan ahli kitab. Kan? Tapi bukan dengan orang yang telah terbukti apabila mempunyai peluang asyik memusuhi kita. Dan itu bukan sangkaan. Itu kejadian yang benar disaksikan oleh mata dan telinga kita. Bukan disaksikan oleh musuh politik. Kita yang bersama ni. Tanya ramai orang Islam pun, apa perasaan mereka pada ketika itu. Melainkan orang yang fi qulubihim marad, pada jantung hati mereka ada penyakit. So mereka tak rasa benda tu sebab dia tak rasa. Kalau kita sayang mak kita, sayang bapa kita, sayang satu orang kata kat dia, sensitif kita. Tapi kalau kita tak sayang pada agama kita, orang kata kat mak kita, kita itu okey, itu hak dia apa? Memang mungkin hak dia, tapi awak kata agama saya mesti jawab. Saya tak boleh kata orang kata kat Nabi saya okey. Dia kata, oh, tapi masalah bila pendakwah terlebih sikit, oh, tak okey. Nah, ini perkara yang mesti kita jelas. Pendirian kita. Bukan isu politik. Isu keimanan kita. Parti politik, siapa lah, nama lah, apa pun, pakai serban ke tak pakai serban. Parti politik tu politik lah juga. Kita tak pernah kata mereka maksum dan seumpamanya. Kita bersedia mengkritik mereka. Tapi kita tak nak, saya nak mengkritik mereka supaya, kalau awak tak setuju mereka, awak kena sokong saya. Dan tim saya. Kenapa saya mesti sokong awak? Saya tak sokong anak mereka aja, bukan mesti saya sokong awak. Saya tak sokong mereka, saya tak sokong awak. Saya nak orang Muslim yang baik. Saya nak non-Muslim yang tak bermusuh dengan kita. Banyak kita ada. Kita pun ada. Saya tak nak orang-orang yang telah ada rekod berada di situ dan asyik tak perhati dengan Islam je hari-hari kerjanya. Dia tak kata tak perhati. Dia tak perhati dengan masyarakat Islam. Benda yang kita kadang-kadang tak faham. Saya bukan kata, contohnya, isu tulisan Jawi. Bukan saya kata, saya tak setuju kata wajibkan non-Muslim tulisan Jawi. Tapi itu bukan tempat untuk melancarkan kontroversi, demonstrasi sampai nak menegang masyarakat. Untuk apa semua ini? Untuk apa semua ini? Tapi kenapa sekarang awak semua diam? Kenapa awak sekarang diam? Menunjukkan bahawasanya apabila awak ada ruang itu, awak bertindak guna sesuatu. Sedangkan kami bila ada ruang itu, kami cuba mengharmonikan keadaan. Bagi peluang. Saya okey. Ni raya Cina, kerajaan nak bagi lebih pun tak apalah.
dah kalau dia nak. Tapi masalah tu masalah kesihatan, kena jagalah. Kan? Tapi isu kita itu soal kehidupan misalnya, tapi mulut mereka hendaklah terkawal dan tindakan mereka hendaklah terkawal. Alhamdulillah, saya rasa perbincangan yang cukup bagus dan sepatutnya dia memberi keinsafan kepada mereka yang berakal. Dan semoga Satu lagi saya nak sebut, tidak ada kerajaan yang mana perfect. Dan tidak ada kerajaan yang patut kita sokong 100%. Kecuali kerajaan Nabi. Pun begitu, pada zaman Nabi, ada orang lain yang tak perfect. Pada zaman Nabi ada munafikin, ada. Pada zaman Nabi ada orang minum arak, ada. Pada zaman Nabi ada kes zina, ada. Pada zaman Nabi ada orang mencuri, ada. Pada zaman Nabi ada orang hina Islam, ada. Tetapi, orang tak terancam Islam. Tetapi, ada kuasa Nabi yang mengawal hal ini. Orang Islam tahu bahawasanya, walaupun apa yang dibuat, ada sempadan-sempadan yang kau tak boleh langgar. Dan, maksudnya, masih terkawal. Majoriti orang Islam ada pada posisi yang kuat. Islam tak boleh dipersendakan begitu, melainkan akan ada reaksi. Bezanya apabila Islam dipersenda, ada pula yang sokong. Ada jawatan pula dalam politik orang Islam yang sokong. Ada, oh tak apa, kita benarkan. Hari demi hari. Dalam masa yang singkat, bermacam-macam perkara berlaku. Itu berbeza. Itu berbeza. Itu ia mengancam orang Islam. Yang ni juga tak perfect. Kerajaan ada kesalahan, kita mesti kritik. Kita tak boleh diam. Mungkar mesti kita kritik. Pemimpin juga mesti tidak boleh. Rasuah mesti kita tentang. Double standard mesti kita. Kebodohan sebagai kenyataan menteri mesti kita kritik. Tetapi itu bukan berarti kerana mereka bodoh, kita persilakan orang-orang yang tak suka Islam untuk mengambil tempat. Itu cara fikir mereka yang saya rasa menduka citakan. Dan boleh membawa musibah kepada Islam itu sendiri. Ya. Baik, alhamdulillah, satu perbincangan cukup bagus.